A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita sambung tajuk kita orang yang bankrupt ataupun insan yang bankrupt, saya nak kongsi dengan ayah-ayah ibu sekalian satu amalan yang mana, tapi bukan amalan hak hujan tadi tu. Hak hujan tak ujung sekali. Saya nak kongsi ni, tak tahulah noh. Ada tak di sini siapa-siapa yang mengalami masalah? Dia datang pengajian, dia datang mengaji, kemudian bila dia balik rumah tidur, bangun-bangun tidur lupa. Banyak saya. Banyak saya. Baik. Kalau kata ada, hari ni saya bagi satu amalan. Cuma saya cuba kalau beramal dengan amalan ni. Tapi setakat ni alhamdulillah lah. Ya. Antara amalan yang boleh ayah-ayah sekalian buat adalah siapa yang ada handset, boleh tak buka Sat Quran, buka aplikasi Quran, okey, tengok page 25. Surah apa Allah, surah pun terlupa begitu. Suratul Baqarah, tengok muka surat 25. Muka surat 25. Oh, tak ada muka surat. Oh, jenis macam tu. Ayat 164. Kalau page, muka surat 25 lah. Ayat 164. Siapa-siapa yang ada masalah mengaji lupa. Saya nak kongsi satu amalan, dan amalan ni buat sebelum kita tidur. Sama ada tidur siang atau tidur malam, sama ya. Bila nak tidur, baca ayat ni sekali. Ayat dia walaupun satu ayat aja, tapi 5 baris ke tu. Kan? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Yang mana amalan ini kalau boleh buat sebelum tidur. Sama ada tidur siang ke tidur malam tak apa. Tengah hari lagi nak tidur, baca dulu sekali. InsyaAllah apa yang kita belajar, bangun balik, insyaAllah tak lupa. Dia taklah lupa semua. Dia taklah ingat semua, tapi dia tak lupa semua. Baca sekali ya. Nah, kalau boleh foto state pun boleh, muka surat tersebut pelekat dekat dinding rumah. Bila nak tidur baca, nak tidur baca. InsyaAllah. Baik. Balik pada tajuk. Baru nak masuk tajuk no. Ni nak berhenti pukul berapa? 12. Baik. Balik kepada tajuk kita tadi. Bagi yang baru hadir round yang kedua ni, kita sedang bicara berkaitan dengan golongan insan yang bankrupt ataupun manusia yang bankrupt. Yang mana Nabi SAW satu hari tanya para sahabat, atadruna manil muflisu min ummati yaumal qiyamah, kamu kenal tak siapa orang bankrupt hari kiamat? Sahabat-sahabat jawab, orang bankrupt, orang tak ada duit, orang tak ada harta, macam yang kita ulas tadi. Nabi SAW menjawab, orang yang bankrupt di hari kiamat adalah orang yang datang kepada mahsyar dalam keadaan semayang dia banyak, puasa dia banyak, zakat dia banyak. Kita terjemah dalam bahasa mudah, orang yang bankrupt ni orang yang amalan dia banyak. Bab amalan banyak, dengan puasanya, dengan baca Qurannya, dengan tolong orangnya, bahkan ada yang terlibat dalam perjuangannya, pengorbanannya, macam-macam. Hebat. Tapi Nabi sebut dia bermasalah dengan manusia daripada beberapa sudut. Saya dah sebut dah tadi, sudut pertama sudut maruah. Dia hidup atas muka bumi, dia kira kata ke orang, kutuk orang, maki orang, bahkan fitnah orang. Boleh no? Bab maruah tadi kita dah selesai. Habis. Kita masuk yang kedua pula. Orang yang muflis ini siapa? Orang yang amalan dia banyak, tapi dia hidup atas muka bumi, dia bermasalah dengan manusia daripada sudut yang kedua pula. Boleh jadi dari sudut maruah, dia tak terlibat. Dia jenis orang yang pandai jaga mulut. Dia jenis orang yang pandai jaga Ustaz. Dia tak terlibat dalam fitnah, kata, maki, kutuk. Jenis keramat hidup Ustaz. Tapi dia bermasalah dari sudut kedua, masalah harta. Dia hidup atas muka bumi, dia banyak mengambil hak orang lain cara salah. Boleh tulis kat buku tu, mengambil hak orang lain secara salah. Tak kiralah atas nama mencuri ke, menipu ke,
menyeleweng ke, rasuah ke, tak kira lah apa saja nama. Yang penting dia mengambil hak orang cara salah. Sama ada sikit ataupun banyak, sama ada hak individu ataupun hak orang ramai, tak kira. Hak ni kita tak kira. Yang penting ambil hak orang cara salah, hari akhirat muflis. Ya, tu satu contoh lah. Apa contohnya Ustaz? Apa saja contoh? Contohlah. Kita yang ada di sini, kita berhutang dengan orang. Contoh, janji sebulan. Tengok-tengok 10 tahun tak bayar. Bila minta, dia buat senyap. Bila minta, senyap. Minta, senyap. Tu ambil hak orang cara salah tu. Kita jadi kontraktor. Contoh, jadi kontraktor. Kita ambil duit daripada siapa-siapa untuk buat bangunan, tiba-tiba lari. Tinggal projek terbengkalai. Kan ambil hak orang cara salah. Tapi hak yang kita ambil tu hak awam. Oh, yang ni lagi teruk kena. Kita jadi travel haji, travel umrah. Macam yang berlaku baru ni. Kita jadi travel, ambil duit kau ni 60,000, ambil kau ni 70,000, ambil kau ni 100,000. Kemudian bila sahabat-sahabat yang nak pergi buat haji, nak buat umrah, pergi ke KLIA, duk tunggu pasport dan sebagainya, tengok-tengok dia tak datang. Visa dan sebagainya tak dapat. Rupanya yang urus ke pun lari, tak datang pun di KLIA. Kita punya tunggu. Oh, yang ni buat nanya orang ni. Ayah-ayah, ibu, minta maaf nah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang main mengaji pagi ni, saya nak sebut satu benda nah. Orang yang buat nanya orang ni, ayah-ayah, ibu sekalian, jangan susah hati. Jangan susah hati. Siapa di sini jadi mangsa, jangan susah hati. Orang jahat macam ni, 1 inci Tuhan tak lepas. Jangan takut. Orang jahat macam ni, 1 inci Tuhan tak lepas dia. Dia pasti kena. Ayah-ayah ada di sini buat renovation rumah. Saya bayar dah duit pada dia, Ustaz. Bagi duit pada kawan tu, Ustaz. Dia buat-buat rumah terbengkalai, dia lari, Ustaz. Saya kena cari kontraktor baru, buat pula. Bayar lagi, Ustaz. Ayah, jangan takut. Yang buat naya kita, faham kok buat naya tu. Yang buat naya tu 1 inci Tuhan tak lepas. Jangan takut. Ibu-ibu di sini ada adik-beradik, ada saudara mara. Saya bukan orang Selangor, Ustaz. Saya ni asal orang Kuala Kangsar. Oh, okey, orang Perak. Lepas tu, saya duduk di Perak, Ustaz. Mak saya meninggal dunia. Kemudian, abang saya, Ustaz, dia duduk di Kuala Kangsar. Dia pandai sikit bab tanah. Saya ni dah duduk di Selangor, tak ambil tahu sangatlah. Abang saya, Ustaz, dia buat macam mana tahu? Dia pusing. Tanah tu dia ambil kat dia semua. Dah lah contoh. Dia ambil kat dia semua, Ustaz. Lepas tu saya tak dapat apa, Ustaz. Saya pun heran. Saya mak, saya tu mak saya. Saya ni anak mak. Takkan saya tak dapat? Rupanya abang pusing, boleh kat dia semua. Ibu-ibu sekalian, jangan sehati. Abang tu 1 inci Tuhan tak dapat. Don't worry. Yang main mengaji baru ni yang main mengaji ni, kena kopi Pak Belalang punya pelaburan. Dia mari bagi tahu ustaz ni masuk ni patuh syariah ni apa, kita pun bagilah 50,000, kawan kita bagi 100,000, kawan ni bagi 50,000. Dia dapat dekat dia lebih kurang 1/2 juta, lepas tu dia lari. Ni buat nanya orang ni. Oh, jangan minta tolong Yang hadir pada hari ni, minta tolong siapa yang ada buat isu ni, siapa yang buat perangai ni, minta tolong perbetul segera boleh tak? Siapa yang ada hutang orang, bayar. Siapa yang pernah ambil hak orang lain, bagi balik. Ibu-ibu di sini, kok lah duduk di kawasan Shah Alam, duduk dekat dengan surau sekian-sekian ke apakah, selalu kadang-kadang duk bawa balik pinggan mangkuk surau. Camca pula sudu, garpu ke, sudip ke. Tak, yang bukan hak kita bagi balik bagi balik. Jangan ambil hak orang jangan ambil, walaupun sikit jangan ambil. Nabi SAW bersabda, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baginda berpesan, man iqtata'a haqqa mri'in, siapa-siapa ambil hak orang cara salah. Ambil hak orang lain cara salah, tak kiralah dengan apa nama sekalipun. Sikit banyak belakang kira. Harta individu, harta awam belakang kira, tapi ambil hak orang. Nabi sebut, faqad haramallahu alaihil jannah. Satu riwayat, Allah haramkan orang ni masuk syurga. Wa ma'wahun nar, tempat kekal dia dalam neraka. Oh, orang yang ambil hak orang lain ni kekal dalam neraka, Ustaz? Tidak. Yang kekal dalam neraka kafir munafik. Kafir munafik kekal dalam neraka. Orang yang ambil hak orang lain, mereka tidak kekal dalam neraka. Mereka tak kekal. Tapi mereka duduk dalam neraka terlalu lama.
Itu maksud dia. Duduk dalam neraka lama sangat. Sahabat bila dengar kata ambil hak orang cara salah ni duduk dalam neraka lama, sahabat tanya, awalau kana syai'an yasiran ya Rasulullah, macam mana kalau benda kami ambil tu benda biasa? Kami ambil benda besar-besar, ambil benda biasa ya. Sahabat tanya. Nabi jawab, lepas tu jaga nah. Ayah-ayah dulu duduk sekolah, duduk ambil buah limau Cina. Kan Cina duduk pakai hamba semayang barang kita tu lalu ambil. Contohlah tu ambil hak orang tu. Tak kira lah apa saja benda sekali pun kan. Tapi ambil hak orang. Rupanya ambil hak orang tu bila Nabi tanya sahabat tanya Nabi, kalau benda kecil macam mana? Baginda jawab, saya hafal hadis ni bukan sebab pandai nah. Saya hafal hadis ni sebab saya takut. Nabi jawab, sikit je. Nabi sebut, wa in qadiban minal araq. Nabi kata, walaupun yang kamu ambil tu ranting pokok kayu sugi. Kayu sugi. Tu kan ayah-ayah ibu sekalian tengok sahabat kita golongan tabligh, kadang dia orang simpan kayu sugi tu, kayu gosok gigi tu. Kayu tu dia ada pokok dia. Pokok dia nama pokok araq. Alif ra alif kaf araq. Zaman Nabi SAW pokok tu ditanam. Dan siapa yang nak gosok gigi, siapa nak bersugi, panjat pokok. Orang utara sebut panjat, kepak. Kepak faham? Panjat, kepak, pepok, tunjuk. Kepak patahkan. Pepak hancurkan yang hujung tu. Dia pepak yang hujung bagi hancur. Lepas tu tunjuk. Bahasa kampung kita, benda free. Benda free. Tapi rupanya benda free, benda tak ada harga pun. Tapi kalau orang punya, sangkut. Cila. Sama lah. Sama bah, sama. Tu contoh yang kecil-kecil itu. Jumpa lalu ambil buah orang, ambil kita bawa anak kita pergi main rumah orang, anak kita ambil mainan jiran bawa balik, kita pergi berjalan di resort ke hotel ke, kita ambil barang yang tak sepatutnya boleh bawa balik, kita bawa balik. Tu benda-benda kecil tu. Tambah pula kalau yang besar-besar, Allah. Macam buah pokok bunga. MBSA tanam Ustaz, pokok bunga. Buah dah. Boleh ambil tak boleh ambil? Dia bagi tak? Dia tanam pokok buah Ustaz, boleh ambil tak? Kena tanya dia orang. Kena tanya dia orang. Kalau dia orang kata, boleh makcik kalau lalu nampak buah tu banyak, makcik ambil lah. Jangan jual je. Makcik nak makan banyak mana makan lah. Mana kebenaran diperolehi, ambil lah. Tapi kalau kebenaran tak diperolehi, kita pun tak tahu. Boleh tak boleh, kita pun tak tahu. Kan dia masuk syubhah. Bila syubhah? Wa man waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram. Siapa terlibat dengan syubhah, lama-lama dia akan mula terlibat dengan perkara yang diharamkan. Ibu-ibu duk kepak pokok bunga. Balik duk cucuk di rumah. Kan ambil hak awak, tapi minta maaf lah. Tapi bila ambil macam tu dia ambil hak awam. Ya. Itu yang saya kata tadi, tanya. Saya tak tahu, kena tanya MBSA. Ya. Sayanglah Ustaz membazir. Tapi nak buat macam mana hak orang? Try tanya tengok. Takutlah ada siapa di sini boleh buat satu surat, tanya tengok. Buah-buahan di sekitar kawasan Shah Alam ni kalau gugur, kami boleh ambil tak? Dah kaedah kita tak tahu, tak dapat kepastian. Kod hari ni ada pengarah apa Majlis Bandaraya Shah Alam ada? Dah kena tanya dulu, dapatkan kepastian. Saya minta maaf lah. Kalau tanya saya berpegang dengan prinsip tarukun ma la ba'sa bihi li ajli ma ba'sa bihi. Saya pegang dengan prinsip takwa yang sebegitu. Apa prinsip takwa itu? Taraka ma la ba'sa bihi, kamu meninggalkan benda yang tak ada apa-apa.
Benda tu tak ada apa-apa. Boleh jadi dia tak ada apa-apa. Ambil pun boleh, tak ambil pun boleh. Tapi kita meninggalkan perkara yang tak ada apa-apa, takut-takut satu hari nanti ada apa-apa pula. Takut satu hari nanti dia pun tanya, siapa ambil pokok ni? Kami tak benarkan pun. Kita dah makan dah. Kacau. Elakkan. Ya? Kalau dah tak ingat macam mana Ustaz, sekejap saya bagi penyelesaian dia. Tu yang saya kata tadi, saya mari hari ni bukan nak mari menakutkan sesiapa, kita mari nak selesai masalah ya. Tu yang saya minta selesaikan sebelum kita meninggal dunia. Kalau barang office Ustaz, sama juga. Kalau dia benarkan kita ambil bawa balik, bolehlah. Tapi kalau dia tak bagi, kalau guna untuk kerja tak apa. Barang office untuk kegunaan kerja kita, tu tak apa. Barang office kita guna untuk kegunaan peribadi, kan ambil hak orang lain tau. Mesin photostat, mesin printer, duk naik kenderaan office balik rumah. Anak suka ambil rambutan rumah orang sebelah. Baik, kalau dia minta ambil macam mana? Puan pergi jumpa orang sebelah, bagi tahu minta halal. Minta halal. Kemudian dah minta halal satu, puan bagi tahu pada dia, "Kak, selepas ni kalau anak saya nak ambil lagi, boleh kak no?" Kalau dia sebut, kalau tuan pokok tu sebut, tak apalah nak ambil bila pun ambil lah, makanlah, tak payah minta pun tak apalah. Kita dah dapat kebenaran agung. Maksudnya kebenaran tu boleh pakai sampai bila-bila. Lesen besar tu. Ya. Datang masjid tu Ustaz, cah laptop, cah handset, cah apa Ustaz, boleh tak boleh? Pihak pengurusan masjid kata apa? Sebab tu tanya dulu. Tanya. Susah nombak ni, susah. Susah. Sangkut. Baik, macam mana nak buat Ustaz? Baik. Semua soalan yang ditanya ni, saya tahu semua nak tunggu jawapan. Jawapan tu saya bagi hujung. Don't worry. Boleh nah? Cuma nak sebut kata ambil hak orang cara salah ni memang sangkut no, memang sangkut. Sebab tu ayah-ayah ibu sekalian boleh tengok, baginda pernah duduk dalam satu hari dalam rumah, tiba-tiba nampak ada kurma atas katil. Ada kurma yang mana baginda tak pasti kurma ni siapa punya. Baginda ambil kurma tu, baginda buang. Bukan masalah membazir, tapi masalah dia tak tahu siapa punya. Buang. Pasal sebab tak silap saya, katil baginda tu tepi tingkap. Jadi ada buah kurma, boleh jadi buah kurma tu, buah kurma baginda, boleh jadi buah kurma tu jatuh daripada luar. Kalau orang baling ke apa kan. Nabi tak pasti, buang. Tadi saya sebut tentang ulama' tadi kan, yang cerita 40 tahun dengan Quran kan. Ulama' tu Abdullah bin Mubarak namanya. Ulama' tu kalau ibu-ibu sekalian nak tahu, saya tak bawa, tak apalah. Dia bawa pen. Dia pernah naik atas kuda. Ada anak murid dia datang, bagi tahu, "Tuan Guru, boleh tak tulis satu perkara sekian-sekian apa ni?" Dia pun tulis. Tulis. Habis dia tulis, dia bagi paper tu pada anak murid. Pen tu dia terlupa, dia selit masuk dalam poket. Pen tu. Pen anak murid dia. Dia naik atas kuda, dia balik ke kampung dia di Khurasan, satu kampung nama Rai. Alif Lam Ra Ya, Ar-Rai. Rai ni lebih kurang 1000 km daripada Madinah, tak silap saya. Dia naik kuda sampai di kampung dia di Rai, buat turun barang. Habis bawa turun, tiba-tiba duk pegang-pegang baju, tiba-tiba rasa ada satu pen. Dia ambil pen tersebut, dia tengok, rupanya ni pen yang anak murid dia punya, beberapa minggu yang lepas. Tu perjalanan berapa lama tu. Apa dia buat? Dia tinggal semua barangan dia di situ. Dia sewa kuda yang baru. Dia naik kuda 1000 km pula, semata-mata nak hantar sebatang pen ni. Orang dulu punya jaga sampai tahap tu. Minta maaf no, bahasa ni bahasa kampung saya lah. Orang kita hari ni dia, orang utara sebut halal balai. Halal balai ni maksud dia tak ambil kisah. Dia rasa dia ambil mudah, dia take for granted. Tu ya. Bahasa Inggeris pun boleh. Depa jamu makan kuih tiaw tu Ustaz. Boleh cakap bahasa Inggeris.
Dia ambil mudah benda tu. Sedangkan hari akhirat sangkut. Ibu-ibu yang ada di sini, ibu-ibu duk basuh baju suami kan. Ibu-ibu duk jumpa RM5, RM10. Ibu-ibu ambil ke tak? Jangan ambil lah. Jangan ambil. Kalau ambil, bagi tahu suami tu, abang, saya basuh baju abang, jumpa RM5, saya ambil lah. Kalau suami kata, ambil lah. Ambil lah. Abang, saya basuh baju abang, saya jumpa RM100, saya ambil lah. Oh, RM100 bagi balik lah. Bagi balik lah. Tak boleh ambil lah. Tu bukan hak kita, tu hak suami. Dah ustaz, depa kata, depa kata harta suami, harta isteri. Siapa kata? Harta suami, harta isteri, harta isteri. Suami yang diberi kepada isteri baru jadi harta isteri. Suami bagi duit bulan-bulan. Duit tu kita boleh belanja, pakailah. Tapi kalau duit tu dalam poket dah, jangan ambil ikut suka. Kalau suami kedekut macam mana ustaz? Kalau suami kedekut, puan boleh ambil harta dia sekadar untuk keperluan kita dengan anak-anak. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ni pesanan Nabi pada Hindun. Sayyidatina Hindun. Hindun pergi mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, laki aku ni kedekut. Aku duk ambil senyap-senyap meh. Nabi kata, kamu boleh ambil apa yang berpatutan untuk kamu dan anak-anak kamu. Ambil yang patut dia. Maksudnya kalau belanja RM100 sehari, ambil RM100. Kalau belanja sekali dengan anak-anak RM300, ambil RM300. Buka dompet suami ada RM1,500. Tarik RM300. Dia tak perasan eh? Dia tak perasan. Tapi kalau buka-buka dalam tu ada RM1,500, RM1,500 kita sapu. Tu dia berasa lah. Itu tak boleh eh? Tak, saya nak buat contoh kata apa, benda kecil macam tu pun sangkut nah. Lepas tu kalau boleh bagi settle wang lah. Nah, insya-Allah. Sagi hujung saya sebut. Rupanya orang yang terlibat dengan harta orang lain hari akhirat muflis. Lepas tu bagi settle. Yang mana ada hutang bayar. Bayar. Jangan tangguh nah. Termasuk juga siapa di sini ada pernah ambil tanggungjawab bayar hutang orang lain? Ayah-ayah, ibu-ibu, kok lah ada ambil tanggungjawab bayar hutang orang lain. Contoh, mak kita meninggal dunia. Mak kita meninggal, kita ambil tanggungjawab tu. Kita kata tak apa. Siapa ada hutang dengan mak saya, main jumpa saya. Saya akan selesaikan. Orang yang berhutang dengan mak kita tu datang jumpa kita buat tak peduli. Oh jangan. Saya Dr. Mustafa Buroh waktu mengajar kitab Adabul Mufrad ada bahas tentang hadis ni. Saya hafal terus. Hafal bukan sebab ni, hafal sebab takut. Ada seorang sahabat meninggal dunia, ada hutang. Nabi SAW pergi ziarah jenazah dia. Nabi tanya, dia ada hutang? Aladaihi dainun, dia ada hutang tak? Sahabat kata, ada. Adik-beradik dia kata ada. Dia ada hutang orang sekian-sekian. Nabi SAW tak mau semayang mayat dia. Bila dia tak mau semayang, bila baginda tak mau semayang, adik-beradik dia, saudara mara dia tengok, oh benda ni tak cantik. Nabi tak semayang ni tak cantik lah. Jadi adik-beradik dia kata, ya Rasulullah, sekarang ni macam ni. Dainuhu alayya. Utang dia, saya tanggung. Utang dia, saya ambil tanggungjawab untuk bayar. Macam suasana yang kita duk buat sekarang ni. Bila mayat keluar daripada rumah, akan ada waris sebut, siapa ada hutang dengan Allah Yarham, boleh datang bertemu dengan saya selaku anak dia. Boleh datang berurusan dengan saya. Tu ambil tanggungjawab bayar hutang. Bila adik saudara dia ambil tanggungjawab, Nabi solat jenazah dia. Habis selesai, habis pengkebumian mau siap, tak silap saya esok kot, Nabi SAW panggil saudara dia tu. Nabi tanya, hutang bayar hutang settle lagi. Dan tu terjemah kita lah, hutang bayar Dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, saya baru bayar. Maknanya kemarin meninggal, hari ni baru bayar. Tahu Nabi jawab apa? Saya hafal terus, dia takut. Lepas tu tumpang ada hutang ni, bayar siap-siap. Nabi jawab 3 perkataannya. Nabi kata, al-an baradat jilduhu. Nabi kata, sekarang kulitnya baru jadi sejuk. Sekarang kulit dia baru jadi sejuk. Bagi selesai mau. Tak hutang, siapa ada hutang bagi selesai.
Boleh? 2. Yang ketiga, balik pada tajuk, lari tajuk jauh. Ya. Kalau hutang dengan bank apa semua, dia ada rekod, lepas tu dia berkala. Yang tu tak ada masalah pun. Bayar setiap bulan. Dan selalunya bila kita meninggal dunia, selalunya bank akan berurusan dengan waris. Ataupun ada PIDM, dia akan dibayar oleh insurans lah. Itu selesai lah. Asalnya hutang-hutang jenis ada rekod, dokumen dan sebagainya ni, hutang macam ni tak ada masalah sangat. Dia ada jalan penyelesaian dia. Tapi kalau hutang yang off record ni, pinjam duit kau ni 5,000, pinjam duit kau ni 500, pinjam duit kau, jenis-jenis tu. Ya. Yang duduk jauh, usahakan untuk dapatkan panggilan. Kalau ada telefon, guna telefon. Sama-sama sekarang ni lagi senang. Nak bayar hutang, ustaz dia duduk UK ustaz. Allah, WhatsApp minta nombor akaun. Bank in. Saya tak payah jumpa. Tak payah serah secara berdepan. Bank in. Yang tu sekali saya jawab je. Boleh. Ni semua excited nak dapatkan penyelesaian ni. Sekali saya sebut, insya-Allah saya akan sebut macam mana nak selesai. Jangan takut nah. Baik, balik pada tajuk. Bagi faham orang muflis dulu. Orang muflis, orang yang bermasalah dengan maruah orang satu. Yang kedua dari sudut harta 2. Yang ketiga dari sudut tubuh badan. Sama juga nah. Siapa-siapa yang hidup atas muka bumi, ibadah dia banyak, tapi dia banyak memudaratkan tubuh badan orang. Sama ada zahir, cara luaran ataupun batin, perasaan. Sama ya. Saya buat contoh simple. Dia hidup atas muka bumi, ibadah dia cantik, tapi dia pukul orang, penjarakan orang, bunuh orang, tindas orang. Bahkan kadang-kadang ustaz dia, bahasa mudah kita bagi, dia bully orang. Dia memudaratkan fizikal orang. Hari kiamat orang macam ni muflis. Ayah pernah jumpa peniaga, dia geram dekat kawan dia yang berniaga sebelah dia, dia santau kawan dia yang berniaga tu. Akhirnya 20 tahun kawan dia muntah darah. Tu buat naya tubuh badan orang tu. Saya jumpa baru ni di utara. Dia kontraktor. Dia panggil Nepal, Bangladesh bekerja dengan dia. Jadi dia orang pun buatlah bangunan semua siap. Habis bila siap bangunan, sebelum dia nak bayar last payment kepada apa yang buat kerja tu, sebelum dia nak bayar gaji dan sebagainya, ni cerita wallahualam, cerita lama kot. Dia cerita balik. Habis sebelum dia nak buat pembayaran, dia pergi telefon penguatkuasa. So penguatkuasa serbu dia punya tapak pembinaan lah. Ni wallahualam boleh jadi cerita lama kot saja dia sebut. Masa dia bagi tahu tu, dia kata, ustaz, saya masa buat macam tu ustaz, lamat duit saya ustaz. Saya kata kat abang tu, saya kata, abang tahu tak, abang buat macam tu. Ni orang belah sana, saya cakap lorak utara lah. Abang buat nanya orang tu. Abang buat nanya orang tu. Abang tahu tak, Nepal yang kerja dengan abang tu, abang buat nanya dia macam tu, tubuh badan dia teruk tu, abang tak lepas abang, hari akhirat sangkut abang. Saya sebut kata sangkut tu, dia senyap. Saya kata, abang cuba bayang, abang buat nanya dekat Nepal tu, boleh jadi dia datang Malaysia, dia bekerja di Malaysia tu, dia ada anak isteri di Nepal tu, yang mana tiap-tiap bulan dia duk hantar duit balik ke Nepal tu, yang mana isteri dengan anak dia duk tunggu duit bulanan daripada dia ni, bapak dia ni. Abang buat nanya dekat Nepal ni, abang buat nanya isteri dengan anak dia sekali. Abang buat nanya kat Bangladesh tu, Bangla tu abang buat nanya. Boleh jadi Bangladesh tu ada mak ayah di Bangla yang dia sedang tanggung. Abang buat nanya kat dia, abang buat nanya sekali dengan mak pak dia. Tak lepas, ini tak lepas. Memang sangkut buat nanya orang ni. Jangan buat, jangan. Yang senyap lagi sekali, nampak kaya. Dah sungguh jangan rasa tak apa ustaz, lepas ustaz, lepas. Dak, siapa kata lepas? Tak lepas. Siapa kata ustaz habis ustaz hilang macam tu lah ustaz, dia sirna macam tu je lah ustaz, apa kami buat? Dak. Semua on record. Semua dicatat. Allah. Ayah-ayah yang ada di sini, ayah tak buat nah. Pernah jumpa tak? Kadang-kadang ada orang lelaki ni jadi Casanova.
Dia jumpa perempuan ni, dia kenal perempuan ni, dia kikih duit perempuan ni, lepas tu dia tinggal. Dia pergi jumpa perempuan kedua, dia kikih duit perempuan ni, dia buat ayat jiwang ayat apa, lepas tu tinggal. Sampai perempuan tu kadang gila pun ada, apa macam-macam ada. Orang lelaki macam ni kan dia buat naya perasaan orang tu. Ingat lepas ya. Ibu-ibu di sini ada, ibu-ibu ada anak perempuan. Anak perempuan kita kahwin dengan satu jantan. Minta maaf lah, jenis ni tak layak panggil lelaki. Dia kahwin dengan satu jantan. Masa mula kahwin kita tengok baik usaha, bijak semut tak mati masa mula kahwin. Tapi selepas anak perempuan kita dah lahirkan anak 3-4 orang, dia tinggalkan anak kita macam tu ya. Sekali dengan cucu-cucu kita tu. Sekarang ni anak cucu kita balik duduk dengan kita di Shah Alam ni. Yang lelaki tu Ustaz, dia kahwin lela, dia pergi merata buat. Dia buat, minta maaf no. Lelaki yang buat naya tu, 1 inci tuan tak lepas dah. Memang tuan tak lepas. Dia buat naya orang. Memang tak lepas. Tak sungguh, tak lepas dia. Ustaz, saya tengok Ustaz, dia update lah dalam Facebook dia, dalam Insta dia. Tengok duk berjalan, merata makan angin Ustaz, seronok je Ustaz. Allah, atas dunia. Atas dunia. Dia mati, tahu lah. Saya nak sebut mudah macam ni lah. Yang mana hadir pada hari ni, siapa yang jadi mangsa, sabar. Jangan takut, kita tetap akan dapat pembelaan. Jangan takut, siapa jadi mangsa, jangan takut. Nah, tapi siapa jadi pemangsa, tolong stop. Siapa yang buat nanya orang, stop. Kalau tidak, 1 inci Tuhan tak lepas kita. Assalamualaikum. Ada. Minta maaf no, sambil melawak dengan MAT no, 11.30. Tak bagi settle nah. Baik. Apa yang berlaku Ustaz? Apa yang berlaku pada orang muflih ni? Baik, nak habis nah. Saya nak sebut penyelesaian masalah ni. Apa yang berlaku pada orang muflih ni? Rupanya hari akhirat. Cuba tengok nah. Nabi sebut fayuqta hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Rupanya hari kiamat, orang yang buat nanya orang ni, orang yang bermasalah dengan manusia ni, hari kiamat semua mangsa tu akan datang pada dia. Semua mangsa yang dia pernah buat jahat, semua akan mari. Dan masa tu buat apa Ustaz? Dia terpaksa tebus segala kesalahan dia dengan pahala amalan yang dia miliki. Kan amalan dia banyak. Sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, mengaji rajin, bab-bab perjuangan bagus. Lagi puasa, bab-bab apa tolong orang, oh cukup baik. Korban, orang lain sekok, dia seorang 5 ekor. Maknanya bab pahala tak ada masalah, bab amalan cantik. Tapi rupanya amalan dia terpaksa digunakan untuk tebus semua kesilapan dia. Punya matematik macam mana? Ya? Punya matematik. Okey. Dia pahala banyak. Ha? Dia bisa tahu berapa banyak pahala yang dia kita tahu. Itu kita tahu. Oh, kita tak tahu. Matematik kita tahu. Ha. Sebab dia kena tebus. Amalan kita tak tahu dosa banyak mana, kita pun tak tahu. Tapi mangsa dia semua akan datang. Kawan ni datang, kawan ni kata, Makcik pernah kata kat saya bodoh itu kan. Pasal atas dunia, dekat traffic light sekian-sekian. Dah contohlah, kita tak kenal pun dia, tapi kita kata pada dia satu yang la yaliq, yang tak layak bagi dia. Kita kena mengaku masa tu. Mengaku. Ambil pahala kita bagi kat dia. Banyak mana tak tahu bagi. Ya? Kan Allah Ta'ala sebut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa buat benda baik besar zarah Tuhan tunjuk. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat benda jahat besar zarah pun Tuhan tunjuk. Akhirat dia ditunjuki. Dia bentang. Sagi kau ni pula mai. Yang mai tu pula ustaz pun ada kat. Ustaz mari. Ustaz kata, makcik tu kata kat saya kahwin 2 ni gatal. Makcik yang kata kan. Contoh. Mengaku. Lagi. Dah ni contoh lah. Tambah pula yang kita kenal lama. Kita minta maaf no. Kita suka gelarkan kawan-kawan dengan gelaran yang tak sepatutnya. Orang Selangor kurang sikit. Tapi kami macam belah orang utara banyak. Orang ni semua dapat gelaran. Ni nak pergi rumah siapa? Rumah non. Non mana? Non Tongges. Tongges. Dia suka. Bukan semua orang suka dengan gelaran lah. Kan? Wala tanabadhu bil alqab. Jangan kamu gelarkan orang dengan gelaran yang tak sepatutnya.
Ada setengah gelaran-gelaran tu bukan disukai pun. Tapi dia digelar. Dan bila kadang-kadang ada orang, dia gelarkan orang dengan satu gelaran tu melekat 20 tahun. Orang semua bercakap. Siapa bagi gelaran tu? No, yang mula-mula tu. Mari. Bagi pahala kat dia. Bagi. Banyak. Silat-silat hari bulan. Bab mulut saja pun habis pahala kita bagi kat orang. Tu tak kira lagi. Kadang-kadang dapat video apa-apa dalam apa WhatsApp ke Facebook ke. Dapat apa video? Itulah. Apa ni macam ni, apa ni. Sedangkan rupanya video tu lain. Macam dulu dia pernah viral video pakcik tu jual nasi lemak. Dia pun viral kata pakcik ni tengok jual nasi lemak susah apa macam ni apa semua. Anak dia tak peduli lah apalah. Dia pun viral lah tu. Ramai orang tu dapat video tu tulis macam-macam. Rupanya last kali pakcik jual nasi lemak tu sendiri buat statement. Dia kata dah anak saya bagi kat saya setiap bulan. Anak saya jaga saya bagi elok. Cuma saya ni jenis orang bekerja. Tak suka duduk di rumah. Jadi saya ambil kesempatan pagi-pagi jual nasi lemak. Bagi bergerak sikit tulang. Anak saya tak salah. Dia jaga saya dengan baik. Ni yang pakai duk kutuk banyak dah. Sungguh. Pakcik nasi lemak tu mari. Ambil pahala. Bagi kat dia. Bagi. Habis. Bak maruah habis. Mari pula yang harta. Yang ni minta hutang aku 500 tak bayar kan. Bagi. Ni dulu tipu aku kan. Kamu jadi peniaga, kamu dealer kereta. Aku bagi down payment pada kamu. Kamu lari kan. Betul. Bagi pahala. Bagi. Ya. Kalau tak ada amalan Ustaz, saya kita sebut. Tambah yang lagi sedih, minta maaf tu. Abang kita yang Kuala Kangsar tadi tu, yang ambil harta adik-beradik tadi tu. Hari akhirat, adik-beradik dia semua mari. Adik-beradik dia 8 orang Ustaz, 8 mari. Semua minta pada abang. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, saya tahu semua yang main mengaji tak buat. Betul, insya-Allah, saya yakin 100%. Cuma balik tolong pesan siapa yang kod lah, kod. Kalau ada yang pernah terlibat ambil harta orang, khususnya tanah. Ambil hak orang cara salah. Saya nak minta tolong tolong bagi balik bagi balik. Walaupun sikit, bagi balik. Bagi balik. Saya buat contoh simple Kami banyak jadi ni. Tambah kalau tempat yang banyak tanah, dia banyak jadi. Kadang-kadang abang sulung ni pandai sikit bab tanah, dia pusing tanah mak, dia ambil kat dia seorang. Jadi adik-beradik dia tak dapat. Adik-beradik faham tak? Saudara dia tak dapat. Satu dah. Dia dah bersalah terhadap saudara-saudara dia. Satu dah. Kemudian bila saudara dia ni meninggal, adik dia meninggal ke, kakak dia meninggal ke, tanah tu patut turun kepada anak saudara pula. Betul? Turun pada anak saudara pakcik ni. Tapi dia tetap tak bagi. Kan jenis orang jahat ni nyawa lihat. Dia ambil lagi, dia tak bagi dekat anak-anak saudara dia. Makna dia makan harta anak saudara dia pula. Anak-anak saudara dia marah Ustaz, marah. Anak-anak saudara ni ada yang meninggal dunia. Harta tu turun pada cucu saudara. Dia tak bagi pula pada cucu saudara. Dia makan harta adik-beradik, harta anak saudara, harta cucu saudara. Kena pula dia ni meninggal dunia. Harta dia, anak-anak dia pula waris. Mana anak-anak dia pula makan harta orang lain. Kalau anak tak tahu tak apa. Kalau anak tahu dia kena bagi balik. Dia kata hibah. Siapa yang kata? Yang ambil ni kata hibah. Dia yang kata hibah. Adik-beradik dia? Adik-beradik dia tak kata apa. Dia ambil harta adik-beradik semua, dia kata ni hibah mak kepada dia. Pemberian mak kepada dia. Kena pula dia meninggal, anak-anak dia ambil, anak-anak dia makan harta orang lain. Anak-anak mati nanti waris pada cucu pula. Cucu makan harta orang lain. Keturunan dia rosak makan harta orang lain. Jangan. Tu saya kata tadi, jangan. Kalau rasa kita ada rekod tu, bagi balik. Kalau mak ayah kita dulu pernah terambil hak orang lain, kita tahu cerita tu, bagi balik. Jangan ambil, jangan. Buat satu andaian.
Kami sini ada satu rumah lah. Dan dia meninggal, anak 5 orang. Dia tak buat apa-apa lagi. Jadi harta tu kena dapat air kan? Kena parit. Jadi kena dapat air. Jadi rumah tu kena jual lah. Baik. Suami isteri meninggal dunia, ada satu rumah. Rumah tu patutnya turun pada anak-anak lah, faraid. Jadi faraid Ustaz, mana rumah tu kena jual ke? Lepas tu duit tu bahagi pada anak-anak. Itu satu cara. Satu cara. Cara yang kedua, siapa yang nak duduk rumah tu? Contoh, kalau kata abang nak duduk rumah tu, abang cari duit bayar pada adik-adik. Jadi rumah tu jadi hak abang lah. Cara kedua. Cara ketiga, yang ni lebih baik. Apa dia Ustaz? 5 beradik tu pakat. Tak apalah abang. Abang jaga mak daripada awal sampai mak meninggal dunia. Kami pun dah ada rumah masing-masing dah. Rumah ni kami bagilah. Rumah pesaka ni kami bagi kat abang. Itu lagi terbaik. Tak payah jual. Jual buat apa? Mak ayah penat-penat cari harta ada rumah. Kita anak-anak nak jual pula. Ya? Bagi sewa. Duit harta tersebut, duit sewa tersebut masuk dalam tabung keluarga ke. Nak faraid. Faraid pun boleh. Nak boleh seorang banyak mana? Kalau kata contoh sewa 1,000 Ustaz, seorang 200. Jadi, boleh lah. Tu kata dia kena bijak menguruskan harta. Tak Ustaz, yang jadi masalah je anak sulung tu. Dia dapat 1,000 duit sewa, lepas tu dia buat senyap. Yang tu masalah. Tak minta tolong lah. Saya rasa tak ada yang terlibat. Cuma kalau rasa ada sikit-sikit bunga-bunga tu, tolong stop, jangan buat lah. Susah. Isu tanah ni, isu harta ni susah. Baik, selesai. Habis selesai adik-beradik mari bagi pahala. Pahala kita habis. Bagi dekat orang habis. Tapi tengok pula ni. Hak mari, minta maaf no. Yang kita pernah buat nanya orang, tubuh badan orang ni. Mari pula. Hak Nepal pun mari, Bangladesh pun mari. Yang santau 20 tahun tadi pun mari. Yang tadi anak-anak dengan menantu tu pun mari. Pakak mari belakang ni. Kita nak bagi pahala, tak ada dah. Pahala habis. Nabi sebut masa tu, fa in faniyat qabla an yuqda alaihi, bila pahala habis, urusan belum selesai. Ukhidat min khatayahum. Kamu ambil pula dosa mereka, beban atas kamu. Ambil. Kau ni kena santau 20 tahun, ambil dosa 20 tahun dah. Puhai dah. Kau ni kita buat naya dah, ambil. Puh. Kau ni kita naya perasaan dia, ambil. Puh. Kau ni kita buat sampai dia jadi gila, ambil. Puh. Kau ni kita calik minyak pengasih kat dia. Puh. Contohlah. Apa saja yang kita buat kesalahan kita, ambil dosa dia buat buh kat kita. Percaya tak percaya, setuju tak setuju, yang ni terpulang kepada keyakinan masing-masing. Tapi peristiwa ni pasti berlaku dan dia akan berlaku. Sila. Hak tu lagi kita sebut. Kita kalau jadi mangsa kita maafkan semua Ustaz. Ini yang terbaik. Lepas tu kalau jadi mangsa, maafkan semua. Jadi orang yang pemaaf-maaf lah. Kalau harta, halalkan. Sekali saya sebut di penghujung macam mana nak selesai. Boleh nah? Bila habis pahala bagi, ambil dosa orang pula, Nabi sebut thumma turiha finnar. Lah nah. Turiha macam ni nah. Nabi sebut thumma. Thumma ni menunjukkan kata peristiwa bicara ni terlalu panjang. Panjang peristiwa bicara ni. Habis-habis bicara, turiha finnar. Taraha baling. Tapi kalau turiha bina majhul dia macam ni. Ni kepala manusia, ni kaki. Kita akan dibaling dalam neraka macam tu. Kasahmi, macam anak panah. Dan kita jangan lupa nah, neraka ni dia jurang. Jurang. Nabi pernah duduk dengan sahabat, tiba-tiba dengar bunyi, bunyi derah. Satu. Nabi tanya, tahu tak bunyi apa? Sahabat kata tak tahu. Nabi kata, itu bunyi batu yang dilempar dalam neraka 70 tahun lepas. 70 tahun lepas baling. Tadi baru sampai ke dasar. Sedangkan ayah-ayah, ibu-ibu yang ada pada hari ni, kalau ada cicak di atas siling, cicak daripada siling jatuh bawah satu saat. Tu, siling jatuh bawah satu saat. Kalau orang duduk di puncak KLCC, duduk di atas puncak, terjun ke bawah 10 saat dia sampai bawah, berkecai. Cuba bayang, 70 tahun jatuh. Sahati. Bab-bab macam ni. Baik, Ustaz. Habis tu apa yang kami nak kena buat Ustaz? Ni ada papan lah. Okey. Saya minta izin guna papan boleh? Ringkas ya?
Baik. Habis tu apa yang ya? Ya Allah, banyaknya. Saya bukan Ustaz Zaid Idrus. Tak apalah, saya jawablah mana yang saya tahu nah, insya-Allah. Betul soalannya Ustaz Azhar, tak apa. Baik. Habis tu apa nak buat Ustaz? Baik, saya sebut cara ringkas ya. Yang pertama sekali ni kita nak bicara apa yang kita nak kena buat. Nah, saya sebut mudah. Yang pertama, kalaulah masalah kita berkaitan dengan tulis ni lah. Ya. Macam mana? Bawah sikit. Apa yang bawah sikit? Tulisan tu bawah sikit. Tulisan. Oh, tulisan. Saya dia kan nak kena turun bawah lagi nak. Kalau sini nampak tak? Okey. Kalaulah isu kita ini berkaitan dengan maruah. Maruah, kata kat orang, tuduh orang, fitnah orang. Kan? Tak kira lah fitnah individu ke, fitnah ramai ke, kita penyebar fitnah ke, kita pembuat fitnah ke, berkait dengan maruah lah. Ataupun yang kedua berkait dengan tubuh badan. Yang kita sebut tadi, nayang orang, katuk orang, pukul orang, penjarakan orang, hak kes apa, kontraktor tadi, kes santau tadi, apa semua tadi, kes anak menantu apa semua tadi tu. Bila berkait dengan maruah ataupun tubuh, nak selesai satu ya? Apa dia Ustaz? Ini satu ya? Cara lain tak ada lah. Kena jumpa dengan mangsa, tak maaf. Ustaz, kalau mangsa tu mati dah macam mana Ustaz? Saya sebutlah untuk poin-poin yang cepat sikit lah. Kalau mangsa tu dah meninggal macam mana Ustaz? Dia tak ada dah. Kalau mangsa tu dah tak ada, buat kebajikan banyak-banyak. Sebab hari akhirat, kita dan dia akan dibicarakan. Boleh. Dah tak apa, buat kebajikan banyak-banyak. Buat kebajikan untuk kita, buat kebajikan untuk dia. Sebab kita dan dia akan dibicarakan. Kalau dia sebelum mati maafkan kita, selesailah. Kalau dia sebelum mati ampunkan kita, selesailah. Tapi kalau dia tak ampun, kita dan dia akan dibicarakan. Memang kena lah. Boleh? Sebab tu kalau boleh, siapa yang dah tak ada ruang untuk memohon maaf, buat kebajikan banyak-banyak. Buat untuk kita, buat untuk dia sekali. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala pemudahkan kita di hari akhirat. Boleh? Ustaz, saya pergi minta maaf dah Ustaz. Kemudian dia tak mau maaf Ustaz. Dia tak mau maaf. Dia kata mati hidup balik buku tak maaf kan. Dah biasakan orang marah. Mati hidup balik buku tak maaf lah. Sampai bila-bila. Baik, kita selesai tak? Habis tu dia tak maafkan saya, dia salah Ustaz? Tak, dia tak salah. Hak dia memaafkan orang ataupun tidak memaafkan orang. Itu hak dia. Tapi dari sudut kita tak selesai. Tak selesai. Kita pergi minta maaf pada dia, tapi dia tak nak maafkan kita. Kita tak selesai. Hari akhirat, kita dan dia akan dibicarakan. Tak selesai tak? Tu kata susah no. Bab dengan manusia ni susah no ya. Ustaz, saya minta maaf. Lepas tu saya nak kena cerita tak semua rekod saya dengan dia Ustaz? Saya pernah kata dia, fitnah dia, buat naya dia apa. Nak kena cerita tak? Tak payah. Minta maaf umum ya. Jangan cerita semua. Kalau pergi cerita semua, takut jadi celing pula. Mat, aku minta maaf kat hang no. Pasal apa? Selama ni hang santau 20 tahun tu aku yang buat. Pi bagi tahu macam tu, kena. Jangan cakap. Pi minta maaf, Mat. Saya minta maaf banyak-banyak dah. Kalau lah selama ni saya dah buat salah apa, mudaratkan kamu ke apa, saya minta maaf banyak-banyak. Maaf no. Dia pun tak apa, benda lepas tak apalah. Dia betul-betul minta maaf ni. Kalau dah ada salah apa pun minta maaf banyak-banyak ni. Tak apa, saya maaf dah. Jangan cerita. Melainkan kalau dia tanya, kamu buat apa kat aku? Oh, kacau. Kalau boleh kalau dia tanya pun cari perkara-perkara yang paling minima kesannya. Jangan cerita yang besar lagi, cerita hak kecil dulu. Takut-takut nanti bila kita sebut yang terbesar,
takut-takut daripada nak jadi baik, jadi makin buruk. Oh ya, bukan senyap. Muhasabah. Minta maaf dah, insya-Allah. Lepas ni saya tak main dah, Syahlah. Insya-Allah. Saya ni mengajak seorang kampung macam ni lah. Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Kemudian mulut dia kata maaf, tapi hati dia tak. Selesai dah Ustaz? Selesai. Sebab nahnu nahkum bizawahir. Kita pakai mulut kan. Dia mulut kata maaf, selesai. Hati dia tak maaf, serah pada Tuhan lah. Boleh? Any question? Ada soalan? Yang tak ingat pun lah. Ya? Yang tak ingat, kalau yang tak ingat tu saya kata tadi buat kebajikan. Buat kebajikan. Tambah-tambah di sini koklah ada siapa pernah jadi bos, dia pernah buat layar anak buah dia suruh anak buah dia bekerja lebih besar tapi OT tak bayar. Kan buat layar belakang tu. Buat macam tu. Jumpa anak buah balik minta maaf. Kalau tak mampu Ustaz, buat kebajikan untuk mereka. Koklah kita ada rezeki lebih, buat kebajikan untuk mereka. Niat mudah-mudahan dia jadi penebus di hari akhirat. Sahabat ni susah. Lepas tu yang mana jadi suami, nafkah untuk isteri bayar bagi habis. Bagi selesai. Ibu-ibu yang ada di sini, jadi isteri yang taat pada suami. Jangan duk lawan suami. Hari akhirat takut-takut suami kita mari tuntut. Dah kita tak buat tanggungjawab. Kita buat naya dia pula. Tanggungjawab kita tak buat. Lepas tu bila dia bersorak nak nikah leh, nikah leh, pegang pisau, nikah leh. Contoh. Saya buat contoh aja, jangan marah. Baik, yang kedua. Antara dua bab ni, yang ni paling leceh. Yang ni paling leceh. Sebab yang ni dua. Yang mana? Nombor satu, harta. Siapa yang ada masalah di soal harta, nombor satu, pulangkan semula. Yang ni tak upaya. Mana-mana orang yang pernah mengambil hak orang lain cara salah, dia mesti pulangkan semula. Kalau harta tu ada, pulangkan harta tu semula. Kalau harta dah tak ada, dah rosak, dah jahanam Ustaz, dah langkup apa semua, beli baru, bagi balik. Kalau tak ada, barang tu pun tak jual dah Ustaz, ganti dengan duit. Nilai yang sama. Contohlah, dulu saya pernah curi Vespa orang Ustaz, Vespa. Dulu masa curi Ustaz, harga Vespa tu duk alah berapa ratus ya Ustaz, 300 ya saya curi tu. Sekarang ni Ustaz, lah nak kena ganti Ustaz. Saya nak pergi cari di kedai, Vespa dah tak ada dah. Tak ada dah, tak jual. Jadi saya ganti dengan duit. Duit pula tengok harga hari ni Vespa harga berapa. Dia jangan ganti harga 300 tu. Ganti harga semasa, baru dia dapat duit, dia boleh beli baru. Susah ni Pak ni. Ustaz, kalau tuan yang masih ada, saya pulangkan balik. Kalau tuan dia tak ada lah. Kalau tuannya dah meninggal, bagi pada waris. Waris. Jumpa waris, sebab harta dia akan jadi pusaka. Bagi pada waris. Boleh? Ustaz, kalau harta yang saya ambil tu, saya tak tahu siapa tuan. Macam masuk tadi buah limau Cina tadi. Hak buah pelam, hak tadi bagi tahu buah pelam, balik sekolah ambil buah pelam. Bagi yang kita tak tahu siapa tuan ni cara penyelesaian dia. Saya ambil ni kalam Ustaz Azad Idrus. Ustaz Azad Idrus pernah jawab soalan ni, dia sebut macam ni. Nilaikan balik berapa banyak kita pernah ambil, masukkan dalam tabung masjid. Tapi masa buh niat bayar hutang. Sebab kita tak tahu siapa tuan. Mari masjid, tak perlulah bayar banyak, ada 50. Niat, ya Allah, ni aku bayar hutang yang lama-lama dulu. Ni aku bayar hutang, ambil barang yang aku tak tahu siapa tuan ni. Kalau tanah kerajaan lalu tak apa, boleh pakai. Tanah orang yang tak boleh. Tanah kerajaan okey, boleh lagi lah. Tanah rizak kerajaan tu tak apa.
Tak, macam tu cara. Lepas tu balik nanti check tengok kalau kita pernah ambil ke apa ke bagi. Banyak hal yang kadang saya juga saya ada orang beli 50,000. Mana nak buat kita nak halal. Okey. Ustaz, ni Ustaz cerita kalau kita ambil yang orang punya kena pulangkan balik. Macam mana pula kalau kami jadi mangsa bak harta ni? Bak harta kami jadi mangsa. Orang ambil harta kami, halalkan. Orang hutang kami Ustaz. Bukan sikit-sikit Ustaz, 50,000. Saya sebut dalam masa mudah macam ni. Agak-agak ada harapan untuk dapatkan semula. Tak ada, halal. Bila kita menghalalkan, dia jadi sedekah. Mana ada siapa nak sedekah 50,000 sekali? Tak ada siapa-siapa nak bawa 50,000 bagi dekat orang. Tak ada. Tapi oleh kerana kita ditipu 50,000, halal kan? Dia jadi sedekah 50,000. Saya halal Ustaz. Seronoklah orang yang mencuri tu Ustaz. Tak. Kita menghalalkan dari sudut kita lepas, selesai. Tapi dia mencuri, dia tetap kena bicara. Dia melanggar satu perintah Tuhan. Tu ya. Betul ke belakang dia dalam jenazah dalam kubur dia tangan dia kat belakang orang bukan. Wallahu alam. Orang yang meninggal dunia betul ke tangan kena ikat di belakang? Wallahu alam. Itu saya tak tahu. Sudah. Saya dimaksud itu. Katakanlah kalau saya hidup, dia bayar, saya ambil. Tapi kalau saya meninggal, saya halalkan. Terima kasih Haji. Haji punya pandangan tu cukup cantik. Saya cukup suka pandangan tu. Orang pinjam kita 50,000 tadi. Haji kalau boleh ambil pandangan Haji kita yang seorang lagi. Sepanjang kita hidup kita sebut macam ni. Kalau kata dia bagi, aku ambil balik. Dia bayar, aku ambil. Tapi kalau kata aku mati ke, dia mati ke, aku halalkan. Boleh tak? Tapi kalau lagi cantik, sekarang ni halalkan dulu. Ya Allah, aku halalkan 50,000. Tengok-tengok dia mari bayar. Siapa? Kan? Dia mari bayar ambil balik eh? Tapi lebih baik kalau halalkan terus. Ya. Boleh gunakan untuk kita, hak kita. Ya. Ambil balik. Tapi kalau kita boleh sebut pada dia, tak apalah, tak payah bayarlah, saya dah halalkan dah. Itu lagi baik, lagi hebat. Tapi kalau ambil balik pun tak apa, hak kita. Sebab tu sekarang ni saya sebut, ibu-ibu kalau boleh, ayah-ayah kalau boleh lah, tolong jangan ada sifat ni lah. Bila orang hutang kita, kita suka guna ayat, aku tak halal sampai mati. Ayat tu kalau boleh buang. Halal. Boleh? Ada ya? Penjamin sama. Kalau kita menjamin satu-satu hutang, orang yang berhutang tak boleh bayar, kita penjamin kena bayar. Ni memang ajaran dalam Islam. Kena bayar. Kena bayar. Dia buat daya kita. Kena buat daya tu. Kita memudahkan urusan dia berhutang. Dia dapat nikmat daripada hutang tersebut, tapi dia tak nak bayar, kita pula jadi mangsa dia. Sari akhirat takut. Boleh? Yang kedua, Ustaz, saya dah ambil harta orang, saya kena pulangkan semula. Ya, pulangkan semula macam tadi, banyaklah point. Nombor 2, kalau tak boleh pulang buat macam mana? Nombor 2, yang ni paling simple. Saya nak tulis bahasa canggih tak tahu. Minta halal. Minta halal. Boleh? Pergi jumpa mangsa, minta halal. Boleh? Ya baik. Jazakallah khair. Saya buat satu contoh ya sebagai penutup. Tadi kan kita cerita isu adik-beradik di Kuala Kangsar tu. Ibu ayah-ayah ambil, contohlah kalau kita ambil tanah adik-beradik tadi tu, jumpa adik-beradik, panggil adik-beradik mau mari ke Shah Alam ni, beritahu. Abang jemput kamu semua datang Shah Alam ni kan pasal apa? Abang nak bagi tahu tanah mak di Kuala Kangsar tu abang ambil cara salah. Dah mengaku, dah salah mengaku kan? Abang ambil cara salah. Kemudian apa tujuan abang panggil kami semua datang berhimpun di Shah Alam ni? Dah abang nak bagi tahu, abang nak pulangkan semula, rasanya tak sesuai tanah tu abang dah jual.
Banyak mana tanah mak yang abang ambil ni keseluruhannya berapa? Tak banyak, 20 hektar ya. Habis tu abang panggil kami semua ramai-ramai berimpun ni nak buat apa? Abang nak bagi tahu, abang nak minta halal. Saya nak tanya ayah-ayahmu sekalian lah, walaupun saya tahu dah jawapan. Agak-agak adik-beradik dia halal ataupun tidak? Tak no? Tak halal no? Baik. Saya nak sebut dalam bahasa mudah, begitulah juga keadaan dia. Kalau kita yang hadir pada hari ini, ada siapa-siapa di kalangan kita yang ambil tanah adik-beradik cara macam tu. Kita kena ingat, adik-beradik kita confirm takkan halalkan. Bagi balik ya. Jangan duk baca, tak apa Ustaz, mereka adik-beradik halal ke Ustaz, tak apa ke, mereka adik-beradik, takkan mereka nak kata haram ke bila-bila ke. Dah confirm, mereka takkan halalkan. Kita semua dah tahu jawapan tadi. Jangan buat perangai tu. Boleh no? InsyaAllah nah, mudah-mudahan. Minta maaf lah, saya ni jenis mengajak cara kampung. Saya ni tak mampu nak mengajak bahasa-bahasa korporat lah apa. Tak apalah, yang penting faham. Boleh nah? InsyaAllah nah, mudah-mudahan. Baik, ni ada satu soalan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Zaman dulu-dulu, sudah. Zaman dulu bila ni? Ibu bapa dan tok-tok guru mendidik anak dan anak murid didik anak sendiri, mak bapak didik anak sendiri, tok-tok guru didik anak murid dengan cara merotan, dan rotan tersebut ada yang sampai berdarah dan meninggalkan, bukan meninggal, sampai berdarah dan meninggalkan bekas seperti parut dan lebam. Adakah ini juga dikategorikan sebagai dosa mencederakan orang? Perlukah ibu dan ayah dan guru itu minta maaf? Baik, dalam Islam boleh ataupun tidak kita memukul? Boleh? Dalam Islam boleh, tapi pukulan yang macam mana? Ghairu mubarrih, pukulan yang tidak memudaratkan. Kan? Kalau anak murid tak belajar, kita boleh tibai? Boleh, tapi tak boleh tibai sampai tak lebam teruk-teruk. Itu tak boleh. Hak tu kita dah melanggar hak dia. Kita jadi mak, kita jadi ayah, boleh tak boleh pukul anak? Anak tak solat, anak tak buat apa, boleh tak? Boleh, tapi tak boleh pukul. Boleh pukul tempat tertentu ya. Di belakang, di badan, di kaki, yang tu boleh. Di muka tak boleh. Di perut tak boleh. Di kemaluan tak boleh. Jadi kalau kita pukul pada tempat yang dibenarkan syarak, itu tak ada masalah. Kita dah selesaikan tanggungjawab kita. Tapi kalau kita pukul selain daripada tempat yang dibenarkan syarak, pukul tempat yang dilarang, ni dia masuk dalam bab mencederakan orang pula lah. Tu yang tambah kita tengok pengasuh hari ni duk berjaga anak, duk kuncur. Budak kecil tok. Tak lepas tu. Kamu buat nanya orang tu tak lepas. Tambah yang baru ni sahabat kita yang aksiden tu kan, kena pukul dengan kayu baseball tu. Walaupun dia kafir, hari akhirat dia tak lepas, dia kena. Baik, selesai. Soalan kedua. Apa akan terjadi pada seseorang berhutang dengan Quran? Dia berjanji melakukan sesuatu dengan guna apa ni? Guna sumpah Quran. Dia bersumpah dengan Quran, tapi dia tidak melakukannya. Orang yang bersumpah menggunakan Al-Quran, maksud dia bersumpah lah. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, kena kafarah. Kafarah ni denda. Ni bab lain. Orang yang bersumpah menggunakan Al-Quran, sumpah dengan nama Allah, dia tak tunaikan sumpah, dia kena kafarah. Kafarah ni denda. Denda ni apa Ustaz? Yang ni tanya Tok Guru yang lain insya-Allah. Pasal dia bab lain, dia bab denda. Selesai. Yang ketiga, Ustaz, kalau kita tanam pokok buah di luar pagar rumah, kalau kita tanam pokok buah di luar pagar rumah kita, bolehkah kita makan buah tu? Boleh. Dah kita tanam, makan je lah. Kalau orang lain tanam, koklah kena minta izin. Kita tanam, makan. Ustaz, tanah tu tanah rizak. Tanah rizak tak apa. Tanah rizak tak apa. Kalau orang lalu kena minta pada kita tuan yang tanam. Walaupun bukan tanah kita, tanah tu tanah rizak. Tanah rizak, kita menghidupkan tanah tersebut dengan menanam pokok. Jadi kita tuan pokok tu. Jadi tanah kerajaan, tuan pokok tu kita punya. Jadi siapa-siapa orang lain nak ambil pokok tersebut, nak ambil buah, kena minta kepada tuan pokok lah. Minta pada kita. Baik, Assalamualaikum Ustaz.
Belakang rumah ada tanah sedikit, tanah kerajaan. Sama soalan macam tadi kot. Jadi tanam pokok pisang, bagai pokok, boleh. Selesai, sama. Waktu kerja, guna waktu pejabat untuk hal sendiri. Yang ni kalau boleh, minta maaf noh. Semua yang bekerja makan gaji, kita takkan boleh lari daripada suasana ni. Cuma minta tolonglah. Tolong usahakan untuk ganti balik. Ganti masa. Kalau kita banyak curi masa, ganti masa balik. Buat OT tapi jangan claim. Buat apa kerja lebih masa tapi jangan ambil bayaran. Dan kalau boleh banyakkan sedekah, banyakkan infak. Kita nak cuci pendapatan kita. Tu cara dia. Sebab orang kerja makan gaji ni memang dia tak boleh lari daripada suasana macam ni. Jenis duduk bertapa dalam bilik ayak sampai setengah jam. Orang masuk toilet 5 minit, dia masuk 15 minit, 20 minit. Buat apa pun tak tahu. Yang tu kena ganti balik lah. Nah, apa hukum bawa balik barang office? Ini berlaku waktu jahil. Wah. Sekarang dia alim dah. Dulu jahil. Baik, kalau bawa balik barang office sama. Kalau kata boleh ganti, gantikan balik. Barang office tersebut bagi balik. Kalau tak boleh pun, pergi jumpa HR, bahagian human resource, bahagian pentadbiran, minta halal. Kalau dia kata tak boleh Ustaz, kalau tak boleh, nak rekod apa semua susah, ambil duit tersebut, masukkan dalam badan kebajikan syarikat tersebut. Syarikat tu kan ada badan kebajikan. Masukkan duit untuk badan kebajikan. Jadi duit tu berputar dalam tu balik. Tu cara dia. Nak selesai noh. Sebagai penutup, saya minta maaf, saya kerja pejabat zakat 10 tahun. 10 tahun kerja pejabat zakat. Contoh macam ni agaklah. Sebab tu waktu saya bekerja, gaji zakat 1 sen saya tak nak bagi anak makan. Gaji pejabat zakat tu 1 sen saya tak nak bagi. Isteri minta makan, anak tak makan. Sedangkan anak 8. Tengok je macam ni, anak 8 lah. Nak masuk 9 ni. Dah tengok. Haram kan Ustaz? Tak. Bukannya gaji zakat tu halal. Tapi saya tahu, saya bekerja di pejabat zakat tu macam mana. Saya tahu pendapatan yang saya dapat tu daripada tugas yang macam mana. Saya cakap pukul 8, 8.30 baru saya buat kerja. Sehari 12.30 waktu rehat, saya tak buat apa, tak keluar lagi. Tapi pukul 12.30 duduk relax je tu lah. Pukul 1 rehat. Pukul 2.30 baru sembahyang zuhur. Kejap lagi pukul 4 pula, kawan tu bawa cuk pisang, bawa cuk peneram, bawa maruku, duk makan tu pula. Pukul 5 lebih sikit balik. Jadi pendapatan tu tak setimpal dengan kerja yang dibuat. Sebab tu gaji saya tu saya buat kot lain. Bagi untuk kegunaan awam yang lain. Pasal kita tahu gaji kita tu tak padan dengan tugas yang kita buat. Ya. Saya cari kot lain. Saya cari pendapatan yang saya rasa hak ni halal. Yang ni pendapatan yang aku rasa aku tak tipu, tak ada penyelit, tak ada apa langsung, bersih. Yang tu saya bagi anak bini makan. Terpaksa buat je lah. Susah, memang susah. Dan jumlah dia tak banyak lah, nak bagi untuk anak bini makan tak banyak lah. Tapi tak apalah, yang penting halal. Deno, agak bakat ya. Ya sila. Soalan terakhir insya-Allah. Ya. Kita bergaduh dalam WhatsApp, kita tulis minta maaf zahir dan batin dalam WhatsApp je Ustaz. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi kalau dia tak maafkan kita? Lebih baik buat cara personal. Boleh tak WhatsApp tapi PM lah. Buat cara personal. Kalau dia reply dia kata okey, selesai. Ya. Kalau tak reply, tunggu. Boleh noh, insya-Allah noh, mudah-mudahan kita sama-sama boleh selesaikan. Sebagai penutup, saya janji nak bagi satu amalan tadi. Yang ni amalan ni bukan untuk bomoh, bukan apa, sajalah kita bagi. Kod boleh guna waktu perlu. Ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir pada pagi ni, kadang-kadang kita selalu buat kenduri. Kadang-kadang tak tahulah saya rasa di Selangor kurang sangat isu-isu macam ni. Tapi kami belah utara ada lagi. Kadang-kadang bila buat kenduri kahwin, hujan turun lebat. Kadang-kadang masyarakat kita ni dia ada satu pahaman yang agak pelik sikit. Dia suka lempak baju, kain batik. Ada satu tempat tu dia baling spender. Baling atas bumbung. Saya pun tak tahu lah kan. Saya tak kata amalan ni salah ke apa sebab saya tak tahu punca dia.
Tapi kita sebut, hari ni saya kongsi mungkin sesuatu yang lebih bermanfaat. Kalau kata kita berlaku hujan macam tu, kita bukan nak menolak hujan, tidak. Kita bukan nak menolak rezeki Tuhan, tidak. Tapi kalau kita buat ada majlis dan sebagainya, kita nak kalau boleh biarlah hujan yang lebat tu di tempat lain. Biarlah yang lebat tu di tempat lain. Di tempat kita ni kurang lebat sikit untuk memudahkan pengurusan. Itu saja. Bukan kita nak menolak takdir, tidak sama sekali. Cara dia buat macam mana Ustaz? Simple lah. Ibu-ibu berdiri, nombor 1 sekali, tulis tu. Nombor 1, masuk dalam hujan. Masuk dalam hujan. Pakai payung lah. Masuk dalam hujan ni maksud dia kita berada di dalam hujan tu. Kalau berpayung boleh. Kalau hujan tu satu Shah Alam, duduk dalam rumah pun boleh. Sebab dia dalam hujan. Boleh? Maksud dia duduk di dalam hujan tu. Tu satu. Nombor 2, membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Kiblat sini ya. Kiblat sekarang sini. Okey, cuba bayang kiblat di sini. Cuba bayang kiblat kita, cuba bayang jelah kiblat sini. Jadi berdiri macam saya berdiri ni. Membelakangi kiblat. Nampak pelik dengan Ustaz membelakangi kiblat? Allah, kita ke kubur kan membelakangi kiblat juga. Betul? Kita menghadap mayat, membelakangi kiblat. Ustaz-ustaz mengajak di masjid, menghadap kiblat kan membelakangi kiblat? Membelakangi kiblat juga sama aja. Nah, nombor 2 membelakangi kiblat. Nombor 3 baca Fatihah 3 kali. Baca Fatihah 3 kali. Nombor 4 baca surah Al-Masad 11 kali. Surah Al-Masad 11 kali. Al-Masad tu surah apa Ustaz? Tabbat yada. Tabbat yada. Baca Tabbat yada 11 kali. Setakat ni lah tajribah, pengalaman daripada tutup guru kita. Mana-mana yang mengamalkan amalan ni, setakat ni alhamdulillah dia mujarab. Dia hujan lebat tu dia turun tapi dia pikut lain. Jadi bolehlah memudahkan urusan kita. Nak baca kuat ke slow Ustaz? Baca slow pun tak apa. Baca slow pun tak apa. Baca pelan-pelan, bagi dengar di telinga sendiri pun dah okey dah. Baca tu boleh putus, baca jangan putus. Maksudnya jangan bercakap dengan orang. Waktu baca tu habiskan dulu 3 Fatihah, 11 Al-Masad. Habiskan semua baru cakap. Tak wuduk tak apa. Pakai time perlulah. Dan ayah-ayah, ibu sekalian boleh pakai lah. Kadang-kadang contohlah anak kita duduk di Shah Alam, tapi kerja noh di Damansara. Sini Damansara jauh. Jauh kan? Contohlah dia kerja Damansara. Nak naik kereta jam, minyak lagi. Jadi dia duduk naik motor hari-hari pergi sana. Minta maaf lah, ni contohlah. Tiba-tiba satu hari tu dia nak pergi kerja, hujan lebat. Apa salahnya? Anak kita terpaksa naik motor juga. Dia ada motosikal lah. Jadi kita nak buat apa? Kita susah hati. Saya tahu siapa jadi ayah, siapa jadi ibu. Selagi mana anak tak sampai di tempat kerja, kita jadi mak ni susah hati. Jadi apa salahnya? Bagi tahu kat anak tu, kamu naik motor sekejap lagi, kamu baca surah Al-Masad sampai sana. Mana tahu Allah Ta'ala mudahkan perjalanan dia. Masa dia jalan tu hujan tak lebat ke apa, kan jadilah. Yang penting dia boleh sampai. Dah Ustaz nak kena menghadap kiblat dah pun. Masa naik motor tak payah menghadap kiblat lah. Kalau naik motor tu pun menghadap kiblat, tak sampai Damansara lah. Silat-silat terlepas benda baru bangi. Tak payah kiblat lah. Boleh no baca macam tu je. Boleh no? InsyaAllah nah, mudah-mudahan sama-sama boleh ambil sedikit faedah dan pengajaran. Jadi boleh kono, boleh syukur no. Jadi ya. Buat masa hujan. Buat masa hujan. Masa hujan lebat tu. No, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kalau macam saya sendiri, mohon maaf terkasar bahasa tersalah kata. Terima kasih banyak-banyak nah. Saya sebenarnya sangat teruja sebenarnya datang ke sini. Sebab saya mengajak daripada pukul 10 tadi sampai pukul 12. Saya tengok tak ada siapa pun lena. Terima kasihlah atas kerjasama tu. Sebab selalu kalau saya mengajak lebih pada sejam ni orang lena. Tapi hari ni orang boleh tahan. Terima kasihlah atas kerjasama tu. Tapi insya-Allah lepas ni saya tak main dah, insya-Allah. Boleh nah, insya-Allah. Terima kasih atas kerjasama. Saya sangat berbesar hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wassi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasunal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. اللهم افتح لنا أبواب العلم وأبواب الفهم وأبواب الحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Surah Baqarah ayat 162 tadi. 164. Baca sebelum tidur tu jangan lupa nah. InsyaAllah bakat-bakat beramal. Wallahu a'lam.